Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam soal jawab agama Sinar Islam Plus. Kali ini kita akan menjawab soalan yang ada kaitannya dengan kisah silam. Orang yang tenggelam dalam kisah silam yang macam mana agaknya nak melupakan kisah silam yang pahit, yang begitu mengaibkan diri. Okey. Kalau kita kata kisah silam maknanya apa? Sudah berlaku. Dia sudah jadi pengalaman, dia sudah jadi pengajaran. Guru paling hebat ialah pengalaman. Kalau pernah ada pengalaman jatuh, pernah ada pengalaman terjebak dalam kes-kes peristiwa-peristiwa pahit, maka sekali lagi bermakna kita sedang dikukuhkan Allah. Kita diberi satu pengalaman supaya kita lebih jelas untuk memilih jalan hidup. Jadi kisah silam itu bukan main-main. Kisah silam itu bukan sahaja sengaja. Kerana kisah silam itu adalah percaturan yang Allah sudah buat untuk kita. Siapa yang pernah terjatuh dalam kisah silam dan akhirnya dia berusaha untuk bangun balik dari kisah silam, untuk membersihkan balik dirinya daripada noda dan dosa, merupakan orang yang paling cepat dapat ampunan dari Allah. Aku suka orang yang buat salah kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh, daripada orang yang tak pernah buat apa-apa dan tak pernah jumpa taubat. Itu pesan Allah. Maka kekuatan yang kita nak bangun, kalau semua orang ada kisah silam, besar ke kecil ke orang tahu ke tak tahu saja, semua orang. Sebab itu kita kata tak ada bumi yang tak kena hujan. Okey? Tak ada gading yang tak retak. Itu cerita orang dulu punya cerita. Jadi kekuatan sebagai hamba Allah, sebagai calon syurga Allah, maka kita harus terima kisah silam itu sebagai satu sempadan atau satu kekuatan. Kekuatan pertama, Allah nak berubah. Kamu nak duduk dalam tu ke tidak? Nak berubah ke tidak? Macam mana nak berubah? Pertama, ubah tempat. Kedua, ubah kawan. Ketiga, ubah bahan bacaan. Keempat, ubah ibadah. Kelima, tambah ilmu tentang Al-Quran. Keenam, kita nak bangun balik, aku nak jadi orang baru. Berazamlah. Mana tukar fikirannya, aku tak nak fikir pasal itu, aku tak nak jumpa orang macam itu, aku tak nak kawan orang yang boleh mendorong aku ke tempat-tempat tak cantik. Dan keempat, aku harus kuat untuk merasakan, menambah kekuatan ikatan jatuh cinta dengan Allah. Bila sudah jatuh cinta dengan Allah, maka kita takut untuk keluar daripada genggaman-genggaman Allah. Orang yang sudah dapat cinta Allah, dia sangat takut dengan Allah kerana takut hilang cinta Allah, takut hilang layanan Allah, takut hilang ampunan Allah. Maka orang yang pernah dapat pengalaman silam, dia merupakan Allah buka pintu untuk jumpa namanya taubat. Oleh itu sekali lagi tolong banyakkan taubat, tambahkan ilmu tentang cinta Allah, dan akhirnya dengan taubat nasuha kita terbimbing oleh Allah, terbimbing oleh malaikat, dan teruslah berdoa, ya Allah Tuhan, jadikan aku orang yang paling dekat denganmu, jauhkan aku dari sembarang keburukan sebagaimana yang telah aku lalui. Oleh itu sekali lagi tolong ampunkan aku kerana aku dah jadi hamba-Mu yang paling dekat denganmu, paling suci dan paling bersih, hingga layak dapat syurga-Mu ya Allah. Jadi bila kita dapat ampunan, taubat yang nasuha, bukan taubat sambal. Taubat sambal artinya apa? Makan pedas tinggal, lepas tu esok cari sambal balik. Artinya kita tak boleh kata ditakdirkan taubat. Hari ni taubat, esok jatuh balik. Hari ni taubat, esok jatuh balik. Allah sangat bahagia. Teruslah dan mintalah terus dengan Allah agar kita terus dekat dengan pintu taubat sampai kita mati. Sebab itu bertaubatlah setiap hari, setiap waktu solat fardu. Ini orang yang mau berubah. Mudah-mudahan anda yang pernah ada pengalaman baik tadi sudah dia beritahu, tukar kawan, tukar tempat, tukar kerja, tukar cara hidup, tukar tambah ilmu dan sebagainya. Jika ini dapat diangkat, anda adalah orang yang paling dekat dengan Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan taubat itu menjadi pintu-pintu untuk kita layak mengetuk pintu syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. SI Plus.